Kalau tuan-tuan dah ingat, ya. Okey, sekarang dengar statement saya, tuan-tuan. Dengar statement saya, tuan-tuan. Penting malam ni, tuan-tuan, ya. Sebab malam ini adalah malam penutup kepada satu jumlah, tuan-tuan, ya. Okey, dengar betul-betul. Statement saya yang paling penting pada malam ini ialah, tuan-tuan, ingat ya. Setiap kali tuan-tuan jumpa mana-mana jumlah yang dimulai dengan kalimah inna, ya, yang dimulai dengan inna ataupun kana pada malam ini, tuan-tuan wajib faham, dia automatik adalah jumlah ismiyah. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi, ya. Saya ulang sekali lagi. Dengar betul, tuan-tuan. Mana-mana jumlah yang dimulai dengan kalimah isim, yang dimulai dengan kalimah inna, yang dimulai dengan kalimah kana, ingat, tuan-tuan, dia automatik jumlah ismiyah. Tulis di ruangan komen. Faham ke kurang? Faham ke ulang? Saya nak tuan-tuan faham pada malam ini. Malam ini, tuan, wajib faham. Mana-mana jumlah yang dimulai dengan kalimah isim, confirm jumlah ismiyah. Dimulai dengan kalimah inna, confirm jumlah ismiyah. Dimulai dengan kana, confirm jumlah ismiyah. Malam ni penutup, tuan. Sebab tuan-tuan wajib faham pada malam ini. Okey, sekarang tulis di ruangan komen. Jelas ke kurang? Tulis di ruangan komen. Ya. Okey, Tuan Fudin minta saya ulang. Okey, dengar betul-betul, ya. Malam ini, tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ya. Jumlah ismiyah pada malam ini, tuan-tuan, sebenarnya ada 3, tuan-tuan. Ada 3 keadaan. Kita akan tunjuk pada tuan-tuan, ya. Statement yang paling penting pada malam ini ialah setiap kali jumpa kalimah isim ataupun jumlah itu dimulai dengan kalimah inna ataupun dimulai dengan kalimah inna, tuan-tuan wajib faham pada malam ini dia adalah jumlah ismiyah. Kenapa saya kata jumlah ismiyah? Tengok, tuan. Kalau jumlah itu dimulai dengan kalimah isim, confirm tuan-tuan akan kata dia jumlah ismiyah. Betul, tuan? Maka jumlah ismiyah akan cari apa? Akan cari subjek dan juga predikat. Betul tidak, tuan? Ya. Tuan-tuan akan cari subjek dan juga predikat. Betul? Baik. Sama dengan inna dan juga kana. Tiap-tiap kali jumpa inna, tuan-tuan kena cari apa? Kena cari subjek, kena cari predikat. Jadi subjek predikat itu urusan jumlah ismiyah ke fi'liyah? Jawapannya jumlah ismiyah. Betul je, tuan-tuan? Baik. Samalah kalau tuan-tuan jumpa kalimah kana, maka tuan-tuan kena cari apa? Kena cari subjek dan juga predikat. Maka perkara yang sama ke tidak perlu dicari, tuan-tuan? Sama, tuan-tuan? Sebab itulah saya buat statement yang paling penting pada malam ini. Ingat, apabila jumlah itu dimulai dengan kalimah isim ataupun kalimah inna ataupun kalimah kana, wajib tuan-tuan panggil dia adalah jumlah ismiyah. Sebab ketiga-tiga keadaan ini tuan-tuan wajib akan cari subjek dan juga predikat. Tulis di ruangan komen, jelas ke tidak? Jelas ke tidak, tuan-tuan? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Penting ni, tuan-tuan. Malam ni sangat penting tajuk ini, tuan. Bermakna saya boleh katakan saya dah bagi semua kaitan yang berkait dengan jumlah ismiyah, tuan. Bermakna selepas ini tidak ada isu lagi tuan-tuan tak belajar bahasa Arab. Sekarang tuan-tuan dikira sudah belajar penuh ilmu berkaitan dengan jumlah. Ya. Di malam ini tuan-tuan wajib faham. Apabila dimulai 3 kalimah ini, wajib dipanggil jumlah ismiyah. Ya? Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan dah jelas. Sebab tu saya kena masuk pelan-pelan, tuan-tuan.
Kena jelas dulu inna tu macam mana, kana tu macam mana. Kalau tak ingat ni, subjek predikat ni. Ya. Okey, sekarang tengok lagi dekat depan. Bermakna bermula daripada hari ni, tuan-tuan. Bermula daripada malam ini, tuan-tuan. Kalau saya tanya, tuan-tuan. Jumlah ismiah. Jumlah ismiah, tuan-tuan. Jumlah ada berapa? Ada dua. Yang pertama, jumlah ismiah. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Okey, tengok dekat depan. Jumlah ismiah cari berapa perkara? Dua perkara. Iaitu subjek dan juga predikat. Sebab itulah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan kelas saya sekarang, subjek jumlah ismiah saya akan pakai istilah subjek predikat. Subjek predikat. Saya tak guna istilah Arab sangat, kan? Sebab apa saya tak guna lagi istilah Arab? Sebab agak kurang tepat, tuan-tuan. Ya, kita nak guna satu-satu istilah tu. Sebab tuan-tuan kena faham pada malam ini. Tengok, tuan-tuan. Kalau ada inna, tuan-tuan. Tengok ada inna, tuan. Ada inna dekat depan. Ya, ada inna. Ketika mana ada inna, tuan-tuan dah belajar tadi cari subjek, cari predikat, kan? Tapi ketika ada inna, namanya yang sebenar, tuan-tuan, ialah isim inna, isim inna dan juga khabar inna. Ya. Awal-awal je saya bagi, kan? Ya. Okey. Isim inna dan juga khabar inna. Baik, tengok lagi, tuan-tuan. Kalau di hadapannya ada kana, maka waktu itu cari subjek predikat juga, kan? Tapi waktu itu namanya apa? Namanya ialah isim kana dan juga khabar kana. Ini memang Arab betul lah ni, tuan-tuan. Memang betul-betul kaedah bahasa Arab, ya. Baik, yang terakhir, tuan-tuan. Kalau tak ada inna, tak ada kana, maka waktu itu subjek wajib dinamakan dengan mubtada dan juga khabar, tuan. Ya. Mubtada dan juga khabar. Barisnya tuan-tuan dah belajar sebenarnya, tuan-tuan. Inna ialah au, kana ialah ua, mubtada dan juga khabar ialah u. Jadi tuan-tuan kena faham pada malam ini. Ya, kena faham pada malam ini. Subjek dan predikat itu ada tiga keadaan. Ya. Sama ada sebelumnya ada tak inna, ataupun ada ketidak kana, ataupun tak ada inna dan juga kana. Ketika mana ada inna, nama yang sebenarnya ialah isim inna. Ya. Waktu itu tuan-tuan tak boleh panggil dia mubtada. Mesti panggil dia isim inna, khabar inna. Kalau ada kana, maka namanya ialah isim kana, khabar kana. Dan ketika mana tak ada inna, tak ada kana, jawapannya namanya mubtada dan juga khabar. Baik, sekarang. Siapa yang faham semua, jawab Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya dah ajar banyak, tuan-tuan. Dan hari ini merupakan penutup kepada jumlah ismiah. Bermakna semua yang berkait dengan jumlah ismiah, saya dah bagi kepada tuan-tuan sepenuhnya, tuan-tuan. Nanti saya akan tunjuk apa yang tuan-tuan belajar untuk jumlah, tuan-tuan, ya. Okey, saya akan jelaskan nanti, tuan-tuan. Okey, jadi sekarang, tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua sekarang? Ustaz tak nampak lah, Ustaz. Okey, siapa yang faham semua sekarang, jawab Alhamdulillah di ruangan komen. Jadi ingat, tuan-tuan, apabila tuan-tuan jumpa kalimah isim, ataupun kalimah inna, ataupun kalimah kana, ingat, tuan-tuan, tiga keadaan ini automatik dia adalah jumlah ismiah. Sebab tuan-tuan perlu cari apa? Perlu cari subjek dan predikat. Pastikan mana subjek kita, apa yang nak dibincangkan, dan mana predikat kita, mana perkara yang nak dibincang, mana yang menjelaskan dan juga menerangkan subjek. Maka waktu itu barulah tuan-tuan boleh letak baris AU ke UA ke UU, tuan-tuan. Boleh?
Alhamdulillah semua dah jawab. Saya bagi latihan yang terakhir. Kemudian baru kita rehat. Okey, nampak macam semua dah faham? Ya, dah faham? Saya pernah bagi latihan ini sebenarnya, cuma kita fokuskan pada dua kalimah yang istimewa kan. Sekarang tuan-tuan dah faham semuanya adalah jumlah ismiah ya. Okey, saya padam tuan-tuan. Okey, letak baris tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan letak baris. Ya, letak baris. Perhatikan, semua ini adalah bentuk-bentuk jumlah ismiah. Tuan-tuan akan jumpa lebih kurang ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan jumlah tuan-tuan ya. Yang pertama, tengok tuan-tuan. Yang pertama, letak baris tuan-tuan. Yang pertama, inna. Inna Allah karim. Karim. Ya. Okey. Yang kedua. Yang kedua tuan-tuan ya. Allah karim. Ini yang kedua. Yang ketiga, letak baris betul-betul tuan. Kana Allah karim. Ya. Yang terakhir ialah kana, ini bonus tuan. Kana karim. Apa maksud karim tuan? Karim tu yang maha mulia. Maha pemurah. Maha mulia, maha pemurah. Ya. Tuan-tuan boleh letak semualah. Baik, sekarang letak baris tuan. Letak baris tuan. Sebab saya nak tambah satu lagi tuan. Saya nak tambah satu lagi. Sebab dah faham ni ya. Dah faham? Sekarang kita nak tambah lagi tuan. Yang penting sebelum saya nak tambah, letak baris dulu. Innallaha ke innallahu ke karima ke karimu ke karimi ke tuan-tuan. Letak baris tuan. Sila letak tuan. Kalau tuan-tuan dah jelas. Sebab tu saya kena masuk perlahan-lahan tuan. Kena jelas dulu inna tu macam mana, kana tu macam mana. Kalau tak ingat ni subjek predikat ni. Ya. Okey, sekarang tengok lagi dekat depan. Bermakna bermula daripada hari ini tuan. Bermula daripada malam ini tuan-tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, jumlah ismiah, jumlah ismiah tuan-tuan. Jumlah ada berapa? Ada 2. Yang pertama jumlah ismiah, yang kedua jumlah fi'liyah. Okey, tengok dekat depan. Jumlah ismiah cari berapa perkara? 2 perkara, iaitu subjek dan juga predikat. Sebab itulah tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan kelas saya sekarang, subjek jumlah ismiah saya akan pakai istilah subjek predikat. Subjek predikat. Saya tak guna istilah Arab sangat kan. Sebab apa saya tak guna lagi istilah Arab? Sebab agak kurang tepat tuan-tuan. Ya, kita nak guna satu-satu istilah tu. Sebab tuan-tuan kena faham pada malam ini. Tengok tuan-tuan. Kalau ada inna tuan-tuan. Tengok ada inna tuan. Ada inna dekat depan. Ya, ada inna. Ketika mana ada inna, tuan-tuan dah belajar tadi cari subjek, cari predikat kan? Tapi ketika ada inna, namanya yang sebenar tuan, ialah isim inna, dan juga khabar inna. Ya. Awal-awal je saya bagi kan? Ya. Okey. Isim inna dan juga khabar inna. Baik, tengok lagi tuan-tuan. Kalau di hadapannya ada kana, maka waktu itu cari subjek predikat juga kan? Tapi waktu itu namanya apa? Namanya ialah isim kana dan juga khabar kana. Ini memang Arab betul lah ni tuan-tuan. Memang betul-betul kaedah bahasa Arab ya. Baik, yang terakhir tuan-tuan. Kalau tak ada inna, tak ada kana, maka waktu itu subjek wajib dinamakan dengan mubtada dan juga khabar tuan. Ya. Mubtada dan juga khabar. Barisnya tuan-tuan dah belajar sebenarnya tuan. Inna ialah au, kana ialah ua, mubtada dan juga khabar ialah u. Jadi tuan-tuan kena faham pada malam ini. Ya, kena faham pada malam ini. Subjek dan predikat itu ada 3 keadaan. Ya.
sama ada sebelumnya ada tak inna, ataupun ada ke tidak kana, ataupun tak ada inna dan juga kana. Ketika mana ada inna, nama yang sebenarnya ialah isim inna. Ya? Waktu itu tuan-tuan tak boleh panggil dia mubtada. Mesti panggil dia isim inna, khabar inna. Kalau ada kana, maka namanya ialah isim kana, khabar kana. Dan ketika mana tak ada inna, tak ada kana, jawapannya namanya mubtada dan juga khabar. Baik, sekarang. Siapa yang faham semua, jawab Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, saya dah ajar banyak tuan-tuan. Dan hari ini merupakan penutup kepada jumlah ismiah. Bermakna semua yang berkait dengan jumlah ismiah, saya dah bagi kepada tuan-tuan sepenuhnya tuan-tuan. Nanti saya akan tunjuk apa yang tuan-tuan belajar untuk jumlah tuan-tuan ya. Okey, saya akan jelaskan nanti tuan-tuan. Okey, jadi sekarang tuan-tuan, tulis di ruangan komen. Siapa yang faham semua sekarang? Ustaz tak nampak lah Ustaz. Okey, siapa yang faham semua sekarang, jawab Alhamdulillah di ruangan komen. Jadi ingat tuan-tuan, apabila tuan-tuan jumpa kalimah isim, ataupun kalimah inna, ataupun kalimah kana, ingat tuan-tuan, tiga keadaan ini automatik dia adalah jumlah ismiah. Sebab tuan-tuan perlu cari apa? Perlu cari subjek dan predikat. Pastikan mana subjek kita, apa yang nak dibincangkan, dan mana predikat kita, mana perkara yang nak dibincang, mana yang menjelaskan dan juga menerangkan subjek. Maka waktu itu barulah tuan-tuan boleh letak baris AU ke UA ke UU tuan-tuan. Boleh? Alhamdulillah semua dah jawab. Saya bagi latihan yang terakhir. Kemudian baru kita rehat. Okey, nampak macam semua dah faham? Ya, dah faham? Saya pernah bagi latihan ini sebenarnya, cuma kita fokuskan pada dua kalimah yang istimewa kan. Sekarang tuan-tuan dah faham, semuanya adalah jumlah ismiah ya. Okey, saya padam tuan-tuan. Okey, letak baris tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan letak baris. Ya, letak baris. Perhatikan, semua ini adalah bentuk-bentuk jumlah ismiah. Tuan-tuan akan jumpa lebih kurang ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan jumlah tuan-tuan ya. Yang pertama, tengok tuan-tuan. Yang pertama, letak baris tuan-tuan. Yang pertama, inna. Inna Allah karim. Karim. Ya. Okey. Yang kedua. Yang kedua tuan-tuan ya. Allah karim. Ini yang kedua. Yang ketiga, letak baris betul-betul tuan. Kana Allah karim. Ya. Yang terakhir ialah kana, ini bonus tuan. Kana karim. Apa maksud karim tuan? Karim tu yang maha mulia. Maha pemurah. Maha mulia, maha pemurah. Ya. Tuan-tuan boleh letak semualah. Baik, sekarang letak baris tuan. Letak baris tuan. Sebab saya nak tambah satu lagi tuan. Saya nak tambah satu lagi. Sebab dah faham ni ya. Dah faham. Sekarang kita nak tambah lagi tuan. Yang penting sebelum saya nak tambah, letak baris dulu.
Innallaha ke, innallahu ke, karima ke, karimu ke, karimi ke, tuan-tuan. Letak baris, tuan-tuan. Sila letak, tuan-tuan. Sila letak baris. Alhamdulillah setakat ni, malam ini tidak ada sebarang gangguan. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kelas kita berjalan dengan lancar pada malam ini, ya. Okey, jadi kelas tuan-tuan pada malam ni adalah minggu yang terakhir bulan yang ke-7, tuan-tuan, ya. Baik. Okey, sila saya tunggu jawapan tuan-tuan. Kemudian dah ada jawapan, baru saya rehat. Ya, barulah kita akan rehat sama-sama. Kemudian saya nak tambah satu perkara lagi, tuan-tuan. Nanti tuan-tuan akan tanya saya. Semestinya, ya, kebiasaannya mana-mana kelas, dia akan tanya saya. Hari ni, apa yang saya nak tuan-tuan faham, ya. Ini benda yang berat juga, tuan-tuan, ya. Walaupun kita dah belajar, tapi kita nak gabungkan. Sekarang kita nak gabungkan, proses nak menggabungkan. Sebab sebelum ni kalau tuan-tuan perasan, saya ajar perlahan, satu tajuk kan. Baik. Sekarang kita nak cuba gabungkan semua ni. Sebab kita dah penghujung kelas ni, tuan. Ya? Macam mana kita nak gabungkan semua apa yang kita belajar tu. Ya? Macam mana kita nak gabungkan semua yang kita belajar tu untuk kita guna dan juga kita praktik, tuan-tuan. Ya. Sebab tuan-tuan pernah dengar, contohnya syarat pernah dengar, ya. Istifham pernah dengar, ya. Mausul pernah dengar, fa'il maf'ul pernah dengar, ya. Banyak dah tuan-tuan pernah dengar, ya. Sebab apa? Kita dah belajar lama, tuan-tuan, ya. Jadi kita nak cuba gabungkan. Okey, sekarang Kak Nur Nisa. Kak Nur Nisa nombor 1. Nombor 1. Okey, nombor 2. Okey, nombor 3. Okey, nombor 4. Ahsanti. Terbaik Kak Nur Nisa. Baik, Tuan Fudin. Tuan Fudin nombor 1. Okey, nombor 2. Ahsantum. Nombor 3. Ahsantum. Yang keempat, ahsantum. Terbaik. Baru ada 2. Sekarang yang bersama dengan saya ni 20 orang ni. Pastikan hantar kerja rumah. Pastikan hantar latihan dalam kelas kita. Dalam kelas je kita buat latihan. Ya. Kalau kelas fizikal kita, mudah saya nak semak seorang-seorang, tuan-tuan, ya. Tapi maklumlah, sekarang SOP dia masih ketat, tuan-tuan, ya. Boleh dikatakan secara keseluruhannya masih lagi belum benarkan kita buat kelas, tuan-tuan, ya. Masih sempat buat online sahaja buat masa inilah, tuan-tuan, ya. Tak apalah, ala kuliah, ya, online ke tak online ke, yang penting ada semangat, insya-Allah dapat, tuan. Sama je hasilnya. Cuma perlukan kepada kesungguhan. Okey, yang mana lagi yang lain? Mana lagi yang lain? Sila. Saya masih menunggu jawab daripada tuan-tuan. Ya. Baik, sila. Buat mudah-mudah je, tuan-tuan. Okey, Kak Normah. Kak Normah nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3 betul, nombor 4 pun betul. Masya Allah, subhanallah. Semua hebat-hebat pada malam ni. Terbaik. Sebab tu saya kata, semua dah pandai. Cuma kita nak gabungkan. Kalau saya tak gabungkan hari ni, sampai bila-bila pun tuan-tuan tak faham. Apa masa mana nak guna inna, masa mana nak guna kana, kan? Sekarang tuan-tuan dah nampak, ya. Baik, Kak Zaidah. 1 betul, 2 betul, 3 betul, 4 pun betul. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Baik. Tuan Kamaruz Zaman. Tuan Kamaruz Zaman. Nombor 1 betul. Nombor 2. Nombor 2 Karima. Ya. Nombor 2 betul. Ya. Okey. Betul. Nombor 3 betul. Nombor 4. Nombor 4 pun betul. Masya Allah. Subhanallah. Okey. Kak Zainab. Kak Zainab selalu buat macam ni. Letak baris. Nak baca mu ke, ma ke, hu ke, ha. Ya. Yang Kak Zainab bagi 1, 2, 3, 4 ni kaedah dia. Ya? Saya faham itu kaedah dia. Tapi letak, praktikkan pada latihan yang saya bagi. Ya? Nombor 1, betul. Nombor 2, betul. Nombor 3, betul. Nombor 4. Ini dah. Nombor 4 pun betul sebenarnya. Kaedah tu betul. Cuma saya nak praktik tu. Letak pada latihan yang saya bagi. Letak barisnya. Ya? Okey, Kak Maimun. Kak Maimun 1 betul, 2 betul. Nombor 2.
Nombor 2 salah. Nombor 2 Allahu tu betul. Tapi kalimah salah. Sebab tak ada inna, tak ada kana, ingat kan? Maka Allahu karimu kan? Baik. Nombor 3 Kak Maimun. Betul. Nombor 4 betul. Nombor 2 je salah. Nombor 2 salah pun yang predikat saja. Baik. Tuan Muhammad Asyab, nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Nombor 3 betul. Nombor 4 betul. Baik, Alhamdulillah. Malam ni saya sangat-sangat bangga. Semua betul ni ya. Okey, Kak Zulfa. Nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Nombor 3. Nombor 3 predikatnya tak ada. Kana Allah. Kana Allah salah. Kana Allahu. Ya. Kana Allahu. Nombor 4 betul. Baik. Kak Maimun betul. Betul. Ya. Mesti dua-dua baris depan. Kak Rohana. Kak Rohana nombor 1 betul. Nombor 2 betul. Nombor 3 betul. Nombor 4 betul. Terbaik. Okey dah. Tengok dekat depan. Tengok dekat depan ya. Hari ni saya tak sentuh sangat ayat Quran ya. Sebab tuan-tuan dah pandai ya. Benda yang sama kalau saya buat ya. Baik. Inna. Ada inna dekat depan. Ingat au tu kan. Maka innallaha karimu. Yang kedua, tak ada inna, tak ada kana. Maka ingatlah uu tadi kan. Kaedah kita. Maka Allahu karimu. Kemudian kana, ada kana. Ingat u'a. Kanallahu karimah. Dan yang terakhir, kana. Ingat u'a juga. Cuma masalah yang keempat ini, predikatnya tak disebut. Ya. Kalau tuan-tuan perasan yang lain, tuan-tuan, ya, subjeknya tak disebut. Kalau tuan-tuan perasan yang lain, semua ada Allah. Ya. Siapa yang mulia dalam ayat yang keempat ni? Allah. Allah ada tak dalam ayat kita? Tak ada kan? Jadi kalau tak disebut, kita dah belajar. Kalau tak disebut, maka subjeknya berada dalam kalimah kana, iaitu huwa. Huwa ni refer kepada siapa? Confirm lah refer kepada Allah. Sebab Allah yang maha kaya kan. Cuma dari segi susunannya memang tak disebut. Jadi kalau tak disebut, ada tak masalah kita? Tak ada masalah sebenarnya. Sebab kita dah belajar tadi. Kalau tak nampak, abaikan saja. Jadi kana ialah pasangan barisnya ialah u'a. Subjeknya tak nampak, abaikan. Maka tinggallah a kan. Kana karimah. Kana karimah. Saya dah bagi dekat tuan-tuan kan. Okey, sekarang. Dengar betul-betul, tuan. Kalau tuan-tuan perasan, ini yang terakhir ya. Kemudian kita rehat, tuan-tuan. Okey, kalau tuan-tuan perasan, perhati betul-betul, tuan. Ustaz, pernah tak kita tanya, waktu mana kita perlu baca Allah ke, Allahan ke, Karimu ke, Karimun? Malam ni kita nak bincang, tuan. Waktu mana kalimah itu perlu bertanwin? Waktu mana kalimah itu perlu bertanwin? Okey, sekarang tengok dekat depan. Ya, malam ni saya bagi 3 dulu, tuan. Bagi 3 dulu ya. Yang pertama ialah mana-mana kalimah yang ada alif lam tidak boleh bertanwin. Boleh? Mana-mana kalimah yang ada alif lam tidak boleh bertanwin. Boleh? Baik. Yang kedua, tuan. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan. Ya, yang kedua. Mana-mana kalimah yang menjadi mudhaf. Kita belajar mudhaf kan? Mudhaf mesti ada mudhafun ilaih. Dia sandar menyandar kan? Mana-mana yang menjadi mudhaf, dia juga tidak boleh bertanwin. Ya? Baik. Yang ketiga, tuan. Kita bagi 3 je hari ni. Mana-mana kalimah jamak muzakkar salim. Apa dia kalimah jamak muzakkar salim? Yang hujungnya ada una ataupun ina, tuan, itu pun diharamkan bertanwin. Ya. Okey, sekarang jawab soalan saya ya. Dengar betul-betul. Dengar betul statement saya. Malam ni kita nak buat penambahan, tuan.
Apabila ada salah satu daripada 3 sebab yang saya tulis dekat depan ini, maka haram bertanwin. Haram bertanwin. Tidak boleh bertanwin sama sekali. Boleh? Baik, sekarang statement saya. Apabila tak ada 3-3. 3-3 tak ada tuan. 3-3, bukan satu saja. 3-3 tak ada. Dia tak ada alif lam di pangkal. Dia bukan mudhaf. Dia bukan jamak muzakkar salim. Maka waktu itu wajib pula tuan. Wajib letak tanwin. Nampak tuan? Ada salah satu daripada 3 sebab haram letak tanwin. Tapi kalau tak ada ketiga-tiga, maka wajib pula letak tanwin. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang saya nak tuan-tuan letak pada contoh kita tadi, ya. Contoh kita tadi. Benda sama je, cuma perhatikan yang mana perlu bertanwin. Sebagai contoh, Muhammad. Muhammad Karim. Tengok dekat depan tuan. Muhammad Karim. Muhammad Karim, berapa patah perkataan? 2 kan? Muhammad Karim, mulia. Ini jumlah apa? Jumlah ismiah. Mana subjek kita? Subjek kita ialah Muhammad. Mana predikat kita? Karim, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan perhati, tak ada inna, tak ada kana. Maka baris kita ialah UU kan? Maka kena baca Muhammadu Karimu. Betul, tuan-tuan? Okey, sekarang soalan saya. Du ke don? Du ke don? Perhati. Ada tak alif lam di pangkal? Tak ada alif lam di pangkal. Dia mudhaf ke tidak? Dia berhajat kepada makna sebelahnya ke tidak? Tidak berhajat. Makna bukan mudhaf, ya. Tak ada alif lam, tak bukan mudhaf. Dia jamak muzakkar salim ke tidak? Ada tak una dekat hujung? Ada tak ina dekat hujung? Pun tak ada. Kalau tak ada 3 sebab, wajib letak tanwin. Muhammadun. Ya. Sama dengan Karim. Ada tak alif lam di pangkal? Tak ada. Dia mudhaf ke tidak? Tak ada dah. Sebab dia kalimah yang terakhir. Dia jamak muzakkar salim ke tidak? Tidak juga. Maka kena baca Muhammadun Karimun. Maka barulah baris itu sempurna. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Hari ini saya fokus 3 perkara saja, ya. Yang pertama, jumlah ismiah, subjek dan juga predikat kita ada 3 keadaan. Baik. Yang kedua sekarang, saya nak jelaskan kepada tuan-tuan, ada 3 keadaan yang tidak boleh bertanwin. Ya. Ketika mana? Ada alif lam di pangkal. Yang kedua, mudhaf. Yang ketiga, jamak muzakkar salim. Jelas. Ya. Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tak jelas? Okey, semua jelas. Ya. Semua jelas, ya? Kalau jelas. Kalau jelas. Sekali lagi, letak baris betul-betul, tuan-tuan. Letak baris yang ada tadi. Untuk apa tanwin tu, Ustaz? Apa fungsinya? Ya, baik. Kebiasaannya apabila kalimah itu bertanwin, maka kebiasaannya kalimah itu menunjukkan makna yang sangat umum. Ya, makna yang umum, tuan-tuan. Ya, contoh Muhammadun Karimun. Ya, fokus pada Karimun, tuan-tuan, ya. Fokus pada Karimun. Karimun ada tanwin ke tak ada tanwin? Ada tanwin. Sebab apa ada tanwin? Sebab tak ada alif lam, bukan mudhaf, bukan jamak muzakkar salim, kan? Bermakna nak bagi tahu Muhammadun Karimun, Muhammad tu mulia dari segi pelbagai sudut, tuan. Ya. Dia adalah pemurah dari segi duit, dia pemurah dari segi semua perkara lah, tuan. Ya, dari segi tenaga dia pun pemurah. Semua benda dia murah, tuan. Ya. Maka Karimun, kalimah yang bertanwin ini biasanya menunjukkan makna yang umum, tuan-tuan. Ya. Bukan makna yang spesifik, tuan-tuan. Itu lebih kepada spesifik ataupun tidak spesifik. Ataupun kita kata am dan juga kata nama khas. Itu, ya. Tuan Fudin, harap-harap jelas, ya. Okey, sekarang saya nak tuan-tuan letak baris betul-betul. Sebab orang Arab ada waktu dia letak tanwin, ada waktu dia tidak letak tanwin. Sekarang tulis baris, tulis balik 4 latihan yang saya bagi tadi. Letak baris yang hujung saja. Ha ke han, mu ke mun. Letak baris, tuan.
Kalau bertanwin saya faham, dia tak ada 3 sebab. Kalau tidak bertanwin saya akan faham ada salah satu sebab. Itu je tuan-tuan. Okey, sila. 1, 2, 3, 4. Sila tuan-tuan. Harap-harap Tuan Fudin jelas. Biasanya kalimah yang bertanwin ini menunjukkan makna yang umum, makna yang am, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, saya pernah bagi, ya. Saya pernah bincang dengan tuan-tuan dalam ayat yang keberapa, tuan-tuan. Ya. Dalam bincang masalah rezeki hari itu, ingat tak, tuan-tuan? Ayat yang ke-17 hari itu, ya. Rizqan dengan ar-rizqa. Rizqan yang pertama tidak ada alif lam, kan? Kenapa tak ada alif lam yang pertama? Sebab dia tak ada 3 sebab tu. Maka dia wajib baca rizqan. Ya. Betul Kak Rohana. Ya, kalau lebih jelasnya kita istilahkan sebagai nakirah dan juga ma'rifah. Cuma dalam kelas saya tak pakai istilah nakirah dan juga ma'rifah sebab dia menyusahkan hidup kita. Ya, dia akan menyusahkan dalam kelas saya, ya. Tapi Kak Rohana dah belajar, tak apa, teruskan. Ya. Cuma dalam kelas saya memang tak guna istilah nakirah dan juga ma'rifah, dan banyak kalimah ataupun istilah-istilah yang saya tak pakai sebab dia saya rasa tak berguna untuk kita guna. Sebab dia akan menyusahkan kita, terutamanya orang yang baru belajar bahasa Arab. Ya. Cuma Kak Rohana dah belajar, silakan, ya. Teruskan, ya. Pegang dulu, ya. Cuma nakirah tu apa? Nakirah itu maksudnya umum. Ma'rifah tu apa? Ma'rifah tu khusus. Nakirah tu nakirah. Ma'rifah tu asal daripada perkataan ma'ruf. Maksudnya tahu, ya. Okey. Sekarang letak baris, tuan. 1, 2, 3, 4. Letak baris, tuan. Tak baris. Innallaha ke innallahan. Karimu ke karimun. Tengok 3 sebab tu. Ada ke tidak pada Allah dan juga karim. Kalau ada salah satu daripada 3 sebab yang berada dekat depan, maka jangan letak tanwin. Kalau tak ada 3 sebab dekat depan, dia tak ada alif lam, dia bukan mudhaf, dia bukan jamak muzakkar salim, maka letak tanwin. Ya, Kak Rohana bagi pening sikit. Betul lah, dia akan bagi jadi pening. Ya. Dia akan jadi pening sikit tu. Ya. Dia akan jadi pening sedikit. Okey. Sila. Okey, Kak Zaidah. Amboi Kak Zaidah, dia tak karim je, ya. Okey, terbaik Kak Zaidah. Okey, selain daripada Kak Zaidah. Ya, istilah tu yang memeningkan. Ya, contohnya mausul, syarat, istifham, ya. Yang penting nak bagi tahu syaratnya apa. Ada syarat dan juga jawab syarat. Itu je, ya. Istifham tu apa? Tanya. Ya, baik. Okey, Tuan Fudin. Okey, nombor 1 betul, nombor 2 betul, nombor 3 betul, nombor 4 betul. Baik, semua betul. Terbaik. Ya, Kak Siti Mazmin. Betul. Ahsantum. Ahsantum. Terbaik, Kak Mazmin. Okey, Kak Nurnisa. Sama. Betul. Ya, okey. Saya yakin. Ya, kalau tuan-tuan lihat. Ya, tuan-tuan lihat. Yang mana kalimah yang perlu kita tanwin? Iaitu kalimah karim je. Ya. Kalimah karim ni, tuan. Sebab apa kalimah karim itu sahaja yang perlu diletakkan tanwin? Sebab karim tu tak ada alif lam, ya. Bukan mudhaf, ya. Bukan jamak muzakkar salim, tak ada una, tak ada ina pun dekat hujung, kan? Maka tuan-tuan kena baca apa? Karimun, karimun, kariman, kariman. Betul, tuan-tuan? Ya. Jadi semua kalimah karim wajib dibaca bertanwin. Maka itulah baris yang sempurna dalam bahasa Arab. Sebab Allah nak bagi tahu, tuan-tuan. Ya, kita nak bagi tahu Allah tu macam mana. Allah itu karimun. Bukan satu karim tu maksudnya ialah karim pada pemberian saja. Tidak, tuan-tuan. Karimun di sini merangkumi semua, tuan-tuan. Ya, pemurah dari segi semua sudut. Mulia daripada semua sudut, tuan-tuan. Maka itulah predikat, gambaran predikat, ya. Jadi predikat ini mestilah sesuatu yang umum. Kita nak bagi tahu Allah tu macam mana? Alimun, maha mengetahui. Tahu apa? Tahu semua benda. Ya. Lainlah kalau kita kata innallaha al-alim. Dia maha mengetahui. Maha mengetahui pada perkara tertentu saja. Tapi tak, tuan-tuan. Kita akan kata innallaha alimun. Kita nak bagi tahu Allah itu maha mengetahui semua sudut, tuan-tuan. Ya, sekecil-kecil dia tahu, sebesar-besar perkara pun dia tahu, yang tersembunyi pun dia tahu,
Yang terang-terang pun lagilah dia tahu. Begitulah seterusnya. Jelas ke tidak tuan ya? Jadi hari ni kita nak rehat dah tuan. Fokus saya yang pertama wajib faham. Wajib faham tuan ya. Wajib faham apa? Jumlah ismiyah ada 3 keadaan. Sama ada dimulai dengan isim, dimulai dengan inna, dimulai dengan kana. Jadi kalau saya tanya tuan-tuan selepas ini, jumlah ismiyah cari apa? Jumlah ismiyah cari 2 perkara, iaitu subjek dan predikat. Subjek predikat dalam bahasa Arab ada berapa keadaan? Ada 3 keadaan. Kalau ada inna, isim inna, khobar inna. Kalau ada kana, isim kana, khobar kana. Tak ada inna, tak ada kana, mubtada dan juga khobar. Barisnya apa? Inna au, kana ua. Tak ada inna, tak ada kana uu. Itu saja sifirnya. Tuan-tuan pergilah mana-mana dalam ayat Al-Quran, yang tu sahaja tuan-tuan akan jumpa, insya-Allah. Dan yang terakhir ialah tanwin tak bertanwin. Baik, kita rehat sekejap tuan-tuan. Rehat 3 minit tuan-tuan. Saya nak masuk tajuk yang terakhir pada hari ini. Hari ini tak sentuh sangat ayat Quran kan? Ya. Nanti kita akan tunjuk pada tuan-tuan satu perkara ya. Satu perkara je. Yang tu saya nak kaitkan dengan Al-Quran lah.